Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Tuan, kami mahasiswa UNRA. Kami saat ini internship di USM, khususnya di Sandpres. Kami di sini ingin bertanya mengenai reklamasi yang akan dilaksanakan. Oke, saya minta ya, Cik Ibrahim dulu. Mungkin Tuan dan Cik Ibrahim. Tuan bisa perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya Ibrahim bin Cirus, lahir 1966, iaitu sekarang berusia 57 tahun. Anak 4. Seorang OKU, seorang perempuan, dan seorang masih menuntut di USM agar perekonomian. Yang mana saya memang lahir di Pulau Cilanglah, di Teluk Koyak. Kampung saya, asal saya pun di Teluk Kembar juga. Datuk saya Teluk Kembar. Dan saya tamat sekolah saya tahun 1983 dan terus ke bidang menangkap ikan lah, kelautan dan senang. Sampai sekarang yang mana perjuangan saya dari mula saya berjuang untuk mempertahankan tempat inilah, tempat selatan Pulau Pinang, yang mana ini tidak dinafikan kawasan ini adalah satu kawasan yang paling banyak ikan sumber protein kepada manusia. Karena inilah daripada dulu saya berjuang itu untuk mempertahankan pencobahan bot buka tunda ataupun bot buka di selatan Pulau Pinang ini iaitu Sepak Limau dan buka limau, dan dari satu iaitu buka Kanker ataupun buka Apollo yang bergandin, buka kandin yang mungkin di Indonesia tak ada, mungkin di sebelah Bali mungkin ada, yang mana kawasan-kawasan ini dicobai oleh bobok Vietnam di apa, Laut Cina Selatan di Vietnam lah. Kalau di sini ada 2 tempat saja, iaitu Pulau Kurau dan Teluk Pendang. Dia menghasilkan kita, memang saya daripada dulu memang telah berjuang dalam industri perikanan ini untuk mempertahankan sumber-sumber ini lah. Yang mana pada tahun 2015 kita pula dihimpit dengan permasalahan penambakan 3 pulau yang akan dibuat oleh kerajaan Pulau Pinang, yang mana kita telah berdialog sampai sekarang. Inilah hingga hari ini kerajaan persekutuan atau zaman Malaysia telah meluluskan 1 pulau. 1 pulau pun kita tetap membantah, yang mana kawasan ini adalah kawasan yang paling banyak sumber dan untuk Pulau Pinang. Mana ini adalah kawasan melibatkan 2,000 nelayan yang berdaftar di Pulau Pinang. Yang tidak berdaftar hampir 3,000 di selatan Pulau Pinang lah. Yang mana begitu juga dengan pemancing hampir 3,000 orang. Yang mana inilah yang mana ambil kawasan ini. Kawasan ini banyak spesiesnya, udang, ketang, senangi, bawah tambak ataupun di Indonesia panggil bawah dapur saya. Itu bawah putih dan kata gembong ataupun jenis-jenis ikan pelagi timbul. Ini adalah kawasan ini. Kawasan ini bukan tahat dari Pulau Pinang saja yang menangkap di sini. Begitu juga dengan selatan Kedah, iaitu Kuala Muda, begitu juga masuk utara Negeri Perak masuk. Kadang-kadang di Laut Tengah tu pun antara pencoban Indonesia dengan Malaysia. Ini kawasan yang paling strategik, yang paling banyak ikan
yang paling hasilannya untuk rakyat utara Malaysia. Inilah kawasan yang kita hutan. Sekarang ni dah ditambah di Tanjung Pinang 1, begitu juga dengan Parmon, Gelutong, Bayam B. Inilah kawasan yang dimusnahkan. Apabila kelulusan ini dibuat oleh kerajaan negeri Pulau Pinang, mereka telah menghancurkan, memusnahkan harapan nelayan itu sendiri. Yang mana nelayan ni hanya kawasan inilah yang bergantung hidup. Yang paling lumayan di Pulau Pinang ni lah. Yang mana hasil tangkapan mereka hampir 200-300 ribu setahun. Sekarang ni dah mula lambakan ikan di Pulau Pinang. Mana hari ni pada tanggal 18 hari ni, 18 bulan 7 23 ni dah lambakan hasil embung. Ini dah mula. Dah 2 bulan yang lepas adalah peralihan monsun yang kita 10 tahun sekali akan kena. Peralihan monsun ni yang mana tahu selalunya monsun kejap-kejap dah. Lebih kurang 3 minggu, 4 minggu yang kita dapat. Sekarang ni 2 bulan. Katanya kita akan adalah InsyaAllah dengan kekuasaan Allah Ta'ala ni, dia akan beri rezeki kepada nelayan. Inilah kita mempertahankan tempat nelayan ni lah. Bukan setakat itu saja kita mempertahankan untuk membantah tambak laut ni adalah pesisiran pantai 80% penduduknya nelayan. Di golongan orang kata majoritinya Melayu, Islam 60%, Cina 30% dan India 10%. Inilah kita tahankan. Bukan kita petang hanya nelayan itu tak nak bagi kemajuan. Bila pihak kerajaan negeri menyatakan kita berbantah projek kerajaan untuk membangunkan masyarakat Pulau Pinang, itu bukan. Kita mempertahankan kesemua. Bila kawasan ini tidak dicerobohi, inilah hasil dia. Hasil dia itu ikan-ikan akan bertelur di pantai, di tepi-tepi yang dalam keadaan 5 batu nautika ni, dia kawasan tempat dia bertelur ikan-ikan dan juga udang-udang. Inilah hasil dia memang lumayan sekali. Betul, kakak betul kan? Ya. Baik, terima kasih. Apa nama kawasan ni? Kalau kita tengok ke bawah di sini, apa nama dataran, dia panggil dataran Mak Flat. Di mana Mak Flat ni adalah kawasan kehidupan plankton. Plankton tu adalah untuk makanan utama lah, untuk hidupan laut. Itu yang menjadikan salah satu faktornya kenapa kawasan Pulau Pinang Selatan ni masyhur dengan tangkapan hasilan laut, hasilan protein yang tinggi. Jadi maksudnya apabila pencemaran berlaku seperti yang kita cakap di Bandara STP 1, STP 2 yang letaknya di bahagian utara dan di timur Pulau Pinang telah tercemar, menyebabkan hidupan laut berhijrah ke Pulau Pinang Selatan. Jadi mereka tidak ada lagi kawasan yang boleh mereka menjadi tumpuan kehidupan mereka di kawasan Pulau Pinang ini. Begitu juga di Kedah Selatan juga datang sedih. Sebab pencemaran laut ni, dia bukan seperti di daratan. Kalau kita tumpukan pada satu tempat itu, cuma kawasan itu yang tercemar. Tapi di lautan, di mana kita pun telah mengetahui bahawa kita setiap hari kita ada 2 kali pasang, 2 kali surut. Jadi bermakna pencemaran berlaku setiap hari dalam masa 24 jam, tidak berhenti. Jadi itu menyebabkan pencemaran di kawasan Kedah Selatan dan juga Perak Utara tercemar. Kerana arus laut membawa pencemaran itu,
semasa air surut, air pasang dia pergi ke Kedah. Bila air surut, dia datang ke ke Perak. Jadi pencemaran tu sentiasa berlaku sebab penghijrahan penghidupan laut ni ke ini akan berpindah ke tempat yang lebih selamat. Dan kawasan yang terselamat sekarang ni, satu-satunya kawasan yang terselamat adalah kawasan Pulau Pinang Selatan. Sebab tu kalau kita tengok sekarang, hasilan nelayan Pulau Pinang Selatan memang amat membanggakan. Dan itu kita tengok yang data yang diberikan oleh Cik Ibrahim hanya untuk Pulau Pinang Selatan. Sebab contoh, saya kalau datang dari Perak, saya akan bawa hasilan laut saya ke Perak. Saya tak akan menjual di kawasan sini. Itu juga kalau kawasan-kawasan lain juga. Jadi bermakna kata kalau kita kata kawasan Pulau Pinang Selatan sekarang mendapat katalah 400 tan setahun atau 500 tan setahun, tidak mencerminkan pendapatan sebenarnya kawasan kekayaan kawasan itu sebenarnya keadaan kekayaan di hasilan laut di kawasan Pulau Pinang Selatan. Dia mungkin pergi kepada 1000 tan atau lebih. Sebab itu hanya pengumpulan daripada peserta nelayan saja, tidak boleh token-token yang perserokongan, dan juga tidak di bahagian Kedah atau di Perak. Jadi bermakna kata hasilannya mungkin berganda. Sebab kita kelompok kita peserta nelayan ni hanya segolongan kecil saja. Ini yang kita cuba perjuangkan, mempertahankan hak kita. Sebenarnya kita ni peserta nelayan ni bukan memperjuangkan hak nelayan, tapi sebenarnya kita memperjuangkan untuk keterjaminan makanan untuk rakyat Pulau Pinang sebenarnya, untuk semua orang ramai. Kita bukan yang, itulah saya katakan, kalau ahli politik mereka lebih mementingkan diri sendiri, tapi kita sini peserta nelayan tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita mengorbankan diri untuk memberi hasilan laut, sumber protein kepada orang ramai. Ini yang terbalik. Sebab banyak orang tak faham kenapa nelayan membantah. Kita bukan membantah sebarang tanpa alasan. Kita punya alasan yang cukup. Di samping kita untuk survive hidup, dapat juga kita menunaikan kalau Islam kita kata fardu kifayah. Okey, menunaikan hak orang lain untuk mendapatkan semua protein. Dan tadi pun hari ini keluar kenyataan dari Pengurusi Persatuan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia bahawa mereka mempertahankan keterjaminan makanan. Inilah yang kita nak pertahankan, keterjaminan makanan. Kita bukan diwawakan dengan kemudahan jeti banyak 5 juta, enjin sangkut, sampan, pekat dan sebagainya. Kita peralatan kita boleh beli. InsyaAllah kita nelayan ni memang kita berubah mengikut keadaan, mengikut pembangunan. Tetapi kita yang nak, penting sekali tempat kita yang dapat menghasilkan sumber protein itu sendiri, kehidupan laut tu, supaya ini kehidupan laut tidak berubah, berpindah ke tempat-tempat lain. Itu yang kita kena century dia. Kita kena kita kena bagi dia ada tempat untuk membiak dan sebagainya. Jadi kita dari situ barulah kita boleh kembangkan, dan kehidupan dengan secara tak langsung nelayan pun senang, dan keterjaminan untuk rakyat Pulau Pinang amnya kita akan dapat, dan seterusnya kita boleh ekspor kepada. Mungkin orang akan kata tak apa, kita boleh dapat dari peternakan ikan dalam sangkar. Betul, memang kita boleh dapat ikan sangkar, tapi kita fikir balik, kalau penternak ikan dalam sangkar pun, kalau pencemaran laut, ikan dalam sangkar pun mati. Betul tak? Mereka tu ikan dalam sangkar tu seolah-olah mereka tu dalam penjara. Beri makan dia, kan? Beri makan, mereka tak bebas, tak ada kebebasan. Apabila kekurangan oksigen, ada pencemaran, kekurangan oksigen dan sebagainya, turbidity apa semua tu, itu jadi
ikan yang terpenjara begitu lama, mungkin setahun, 2 tahun, mereka akan mati. Kemana mereka nak pergi? Tapi ikan liar ni, kehidupan sumber laut dia yang liar ni, mereka boleh lari merata. Dan masa tu, buat apa kita nak menyesal lagi apabila kita buat tambakan pulau yang berkekalan? Itu tak gunalah. Sebab tu kami pertahankan sebelum bermulanya projek tu lagi. Kalau bermulanya projek tu, dah tak guna lagi. Kita sudah mencemarkan kawasan tu, bermakna kita habis. Sebab tu kita mintalah pemerintah supaya memahami perjuangan kami ni. Bukan untuk kami, tapi untuk semuanya. Untuk semuanya sejahtera, supaya keterjaminan makanan itu sentiasa berlaku dan ada dan mencukupi untuk kehidupan manusia sejagat. Sekian. Berbicara tentang keterjaminan makanan tadi, Tuan Haji. Jadi di sini nelayan kan mempertahankan yang namanya keterjaminan makanan. Bagaimana supaya masyarakat selain daripada nelayan tadi itu mendapatkan entah itu protein tadi. Nah, dari keterjaminan makanan tersebut, apakah nelayan itu sendiri sudah sejahtera terhadap hasil laut yang didapatkan? Ketika nelayan pulang membawa ikan, kemudian didistribusikan atau dibawa ke kedai ikan kan? Apakah sudah mencukupi ekonomi dari keluarga? Ya. Dia memang saya ni daripada umur 8 tahun pas saya kerja ke laut. Saya tidak sampai habis. Saya habis sekolah sama kalau di Malaysia panggil SPM. Habis SPM tahun 83 saya dah full time bekerja sebagai seorang nelayan. Tidak ada satu sen pun dalam duit simpanan kerajaan atau KWSP di Malaysia. Tidak ada. Memang hasil laut ni lebih orang kata kalau dia itu pandai simpan, pandai jaga, tidak orang kata tidak mewah, boros lah kan. Berjaga lebih lumayan lebih cukup. Hasil ni saya pun bukan kata apa, saya boleh beli rumah, boleh beli kereta. Ada yang kawan-kawan mewah, ada yang banglo pun ada. Ini hasil daripada pasal ni. Kita berfikiran generasi akan datang yang habis tamat sekolah SPM, kebanyakan 30% masuk dalam bidang perikanan. Itu untuk mereka boleh. Mereka ni adalah satu generasi yang canggih, yang teknologi yang tinggi dia orang pakai. Masa saya dulu pakai gunakan otak, berpandukan dengan bulan dengan matahari, pandu bukit, pandu apa. Sekarang dia orang semua dah komplit. Masa saya dulu masih enjin yang kecil, masih berdayung. Sekarang ni semua dah enjin 200. 100 habis kecil pun 60. Sampai ke 400 pun ada sekarang. Yang bukan kembung ataupun ikan-ikan pelagi ni. Dari jauh dia orang datang. Ini dah yang mana keistimewaannya nelayan di Pulau Pinang Selatan ni, hasil dia lumayan. Tak boleh bandingkan di negeri lain. Yang mana negeri-negeri lain bertumpu ke selatan Pulau Pinang ni untuk menjadikan hasil. Setiap malam ada pencerobohan tu. Tapi dengan izin Allah, dia lindungi hasil ni daripada pencerobohan ni, supaya nelayan dapat faedahnya. 24 jam nelayan akan turun, tak kira tempat. Dia orang akan kita ke laut ni menggunakan bulan kalender Melayu, kalender Islam. Yang paling tepat sekali kalender Islam. Macam hari ni 29 Melayu. Esok 1 Muharram kan. Ini ayat deras. Bila ayat deras, dia orang akan ubah tangkapan dia orang. Dia ada yang lumayan tangkapannya, dipukat Senangin, pukat bawah, apa semua ini hasil yang lumayan. Kalau kawasan sini tangkap 700-800,
dengan pukat yang lebih kurang 30 banih di sini, iaitu 30 keping. Di balik pulau dia orang buat 150 keping. Hasil dia kalau ada rezeki yang ini mungkin 2,000-3,000 ringgit. Ini bukan dia cerita kosong. Memang realiti. Setiap musim dia orang macam 29 sehingga 5 hari Melayu. Ini hasil buka. Lepas itu dia orang bertukar-tukar pula. Macam-macam. Ada yang pergi merawai ataupun merawai sendiri. Dia orang macam-macam. Dia orang menggunakan dia orang macam kalender ni dah dia orang tahu. Ini aja apa-apa itulah dia orang tangkap. Hasil dia cukup lumayan. InsyaAllah yang mana rajin lah. Yang mana tak rajin kalau nak duduk di kedai kopi susah lah. Dia tak sama. Kalau macam kita, kalau macam Haji turun ke laut, labu pukat ketang, balik InsyaAllah RM50, RM1 ada kan. Ini dah lepas dah. Duit dia nak beli sayur, dia nak beli apa kan. Ikan tak payah beli. Ketang makan fresh-fresh. Tak masuk ubat. Kalau macam saya pergi ke laut, ikan yang elok-elok saya simpan. Kadang-kadang sampai sebulan lebih. Oh, bulan. Boleh tahan, masuk dalam freezer. Ya. Dia tak masuk ubat. Kalau masuk ubat tak sedap. Ini dia satu keistimewaan menjadi nelayan di Pulau Pinang di Malaysia ni. Dia tak sama di Pantai Barat. Di Pantai Timur. Ya. Dia pergi di Pantai Timur, laut dia dalam dulu. Lebih dalam. Landai. Oh, selat belakang. Ada Selat di Terengganu, Kelantan. Ah. Dia Laut Cina Selatan dia tak sama. Oh, sini kan selat belakang. Di Selat Melaka. Di kawasan ni pula di utara ni dia orang kata pemakanan dia. Itu yang orang suka di Pulau Pinang. Keistimewaan ni akan dihakis oleh tangan-tangan yang kotor oleh kerajaan di Pulau Pinang. Saya mari saya cerita pasal saya pengalaman saya. Bukan daripada main nak berjuang tak. Saya pengalaman saya. Saya boleh hidup hari ni kerana nelayan lah. Bukan kata kalau malas-malas saya pergi cari siput emeh boleh jual. Kalau orang bahasa Cina kupang ada di tepi batu. Siput tiram cukup banyak di kawasan di selatan, di tepi pantai. Begitu juga dengan cacing. Cacing yang dibawa nak pancing. Cukup banyak nak mulai ikan cukup banyak. Kalau dia orang Tambun, musnah sama sekali. Dia orang kata projek ni 20 tahun, 30 tahun. Memang projek tu jalan 20-30 tahun. Pulau ni adakah 20-30 tahun dia boleh ubah? Dia kekal. Sebab kamu tengok di Light City, iaitu di tepi Gelugor kan, sekolah jabatan. Kawasan ni dia bangun, nelayan tak boleh masuk ke tepi. Mula dia orang kerajaan cakap boleh masuk, tak apa, dia kena. Ini masa tu kita tak ada pengalaman kan. Bagi macam itu. Seperti juga dengan belakang Sigit ni. Belakang Sigit tak apa, kita bagi untuk masyarakat bekerja. Begitu juga dengan masyarakat daripada Indonesia, Thailand, Burma, Myanmar, apa semua bekerja di kilang-kilang situ. Yang paling banyak sekarang kan? Itu tambakan laut tu. Dia betul-betulnya dekat jalan besar tu. Dia punya las pulau. Itu tambak tu. Tambak tu kita mengalami 6 tahun kerosakan suasana aliran air ni. 6 tahun. Kita nelayan ni masa tu kita kena main selatan balik. Main ke Pulau Bumbang, Pulau Kendi tangkap. Pasal tu injen kecil pakai layar.
kalau tak silap saya ni yang masih pakai layar ni kalau di Indonesia di Aceh. Aceh. Kan masih nak tangkap tuna dengan pakai sampan yang kecil. Saya sampai kat sana. Saya tengok. Saya dah di Indonesia ni mata saya tinggi. Berbanding dengan kawasan ni memang nelayan boleh beli sampan yang besar dengan harga hampir 100,000. Tidak hutang, semua tunai. Ini yang dia kata di Malaysia beli enjin ke laut semua tunai. Tak ada pinjaman daripada kerajaan. Kerajaan kalau boleh bantu tak apa. Kalau harap nak ambil nak jadikan tambak untuk masa politik nanti. Ini bukan nak tambak ni bukan nak nak pencukupan politik dia orang lah. Tak kira siapa yang merintah. Kawasan ni cantik, dia tengok kawasan ni kawasan yang paling elok, paling selamat dia orang nampak. Karena tangan-tangan yang hitam ni lah kamu musnahkan masa depan anak-anak. Anak-anak cucu kita lah kan, di Malaysia ni. Inilah yang paling kita sakit dan marah pada pemerintah yang mana tak duduk dengan kita semeja kan, hanya untuk bawakan syarikat-syarikat yang untuk berbincang dengan kita. Patutnya kerajaan ada satu polisi berbincang dengan masyarakat nelayan, sama ada kamu suka ataupun tak suka projek ini kan. Dia ni nak buat satu pulau kan, kalau dia tambak di tepi ada lagi ruang kita nelayan ni boleh mencari hasil, mencari nafkah. Itulah yang kita perjuangkan sekarang ni. Tuan Ibrahim, Tuan Zahran, saya pun kena pergi sebab ada pemudanya yang lain. Okay. Tuan jumpa lagi. Okay. I will pass you the statement yang finalized tu. Okay. Dan apa-apa telefon saya lah kalau ada. On 26 kan? On 26. Ya, 26. Before that, I'll send to you. Okay. Thank you semua. Bye. Ya. Saya nak konfirmasi sebentar. Kemarin kami dapat informasi terkait adanya bantuan dari kerajaan ataupun pihak swasta yang memberikan bot ataupun uang kepada nelayan. Itu benar? Itu dapat atau tidak? Yang itu dia ada segelintir. Tidak semua dapat. Bukan, dia macam ada orang-orang yang sebelah sana menyokong sana. Yang menyokong dapat. Berarti Bukan. memunculkan pro dan kontra. Dia orang ni jadi satu apa dia cakap ni satu dia orang ni dia orang bagi 20 sampan. 20 sampan dengan masih enjin saja, duit belum lagi. Duit dia orang nak masa mula tu, duit dia orang bagi 500 selesai nak capai daripada projek lah. Dia orang kata nyatakan nelayan ni menyokong. Maafkan, berarti di sini masyarakat atau nelayannya ada yang tidak memiliki tujuan yang sama berarti. Tidak Biasalah. memiliki tujuan yang sama. Kehidupan manusia itu Kalau biasa. dengan Dia kalau nelayan betul nelayan, dia tak menyokong. Ini nelayan yang sudah daripada luar masuk jadi nelayan sekejap. Dia orang ini yang menjadikan kudi produk nelayan biasa. Bila dia orang bagi ni nelayan yang betul bila sekarang mereka ni menggunakan duit rakyat, bukan duit projek. Ini adalah senarai yang menyokong projek ini lebih kurang dari Mereka sudah menerima bot sampai belum 20 saja. Orang yang kuat dalam ni saya. Ini yang menyatakan dia orang panggil, dia orang saya dapat 500 saja. Supaya sign untuk menyokong. Dua pilihan. Dia orang ni pun ada sekarang yang tak tahu. Mari saya hantar surat. Dia orang syarikat ni hantar surat untuk menyokong. Sedangkan syarikat ini pun
tidak berkemampuan yang besar. Cuma untuk merangka plan untuk kerajaan negeri saja. Bukan kerajaan negeri, bawah parti politik. Yang mana dia orang ni yang saya kata tadi lah, bila projek ni jadi 46 bilion, dia orang ada satu sudut, anak syarikat duduk dalam syarikat, berapa dia orang dapat. Udah kerajaan, orang politik ni akan dapat duit. Dia tak sama Indonesia. Di Malaysia ni you dapat banyak ke, you buat projek ni dia dapat banyak, dia tak akan ada satu kesalahan hukuman. Sana akan ada kesalahan hukuman, kamu makan rasuah, dia akan masuk penjara. Ini duk kaji-kaji. Bila projek ni 46 bilion ni masuk dalam politik. Ini ibak dia dan menghancurkan masa depan lain itu. Dia tak akan melibatkan, bukan dia orang nak buat kilang. Dia akan buat satu kawasan pelancongan yang memudahkan rumah-rumah yang mahal. Harga rumah dia melebihi 2 juta, 3 juta. Nelayan tak mampu beli. Tak kata nelayan Cina. Sedangkan nelayan Cina memang dia kaya, tapi dia tak mampu beli. Harga tanah di situ RM1,000 ke atas sekat. Sebesar ni kan. Besar ni RM1,000. Itulah yang akan dia orang dia orang akan buat inilah. Dia akan berbagai cara. Dia akan masuk pada nelayan, tekan nelayan. Tapi kan ya, pihak persatuan ni kita kata full, kita standby. Kita akan berlawan sampai habis-habisan hingga projek ini tak akan jadi, insya-Allah. Apa yang kita harap dalam pilihan raya kecil ini, beralihnya kuasa pemerintahan di negeri Pulau. Ini kita tak nak banyak. Kita bukan nak kacau orang, kita nak gaduh dengan orang, tak. Kita supaya orang kata poyok nasi kita di bawah pasir. Bukan setakat bawah pasir daripada dulu, bawah pasir kita beri. Kalau beras masuk dalam pasir kita beri asin-asin. Kalau tai dia buah dalam ni, adakah kita boleh buah asin? Kita akan buang. Kalau buah pasir kita boleh asin-asin lagi. Buah tai tak boleh. Ini kerajaan akan buat tai di dalam poyok nasi nelayan. Bukan setakat apabila jadi kawasan tampakan ini, dia akan ada pengorekan pasir daripada tengah. Pengorekan pasir tu satu kawasan 30 km persegi, setengah Pulau Pinang. Bayangkanlah, setengah Pulau Pinang ke selatan 15 batu nautikal lagi 90 km persegi. Besar lagi Pulau Pinang. Dia akan ambil 1 meter, atasnya selut, bawahnya 4 meter. 4 meter bawah ada tanah untuk pasir laut kan. Akan ambil kawasan tu semua akan ambil. Inilah yang Haji cakap tadi, peredaran kotoran selut ni akan mengakibatkan dia lari ke 100 km ke utara dan ke selatan. Kemudian mengakibatkan daripada Langkawi tu dah kena ke selatan hingga ke hampir ke Selangor. Ini pengalaman kita. Dia orang buat kaya. Dia pula pihak syarikat ni berbohong, tak ada kesan apa. Kamu tengoklah bila penggorekan ni, tak guna cakap. Saya pergi Indonesia juga, dah ada penggorekan saya tengok. Sama je kan? Di Tanjung Balai, Karimun, sebelah belakang, nak masuk ke Singapura. Pakistan tu tengok laut dia. Laut dia ikan pun terjejas. Macam sama. Dia orang bagi enjin
Baru pun tak guna juga. Tak mana kita nak pergi. Sekarang kita macam Haji pergi 5 minit dah boleh labur buka. Jadi kalau jadi pulang ni, kita nak kena pergi ke Perak. Lesen layan Pulau Pinang saja. Oh. Tak boleh rentas negeri. Tak boleh rentas negeri. Dia cuma ada had lah, tak boleh jauh sangat. Oh. Dan kawasan lidah ada. Itulah yang kita lawak. Bukan kita cakap kosong, kita nak bertahan. Bila kita tak boleh bertahan, kan, benda ikan peleding ni, ikan peleding juga kita ekspor ke Indon melalui Medan. Kan dia orang buat fishball apa semua di ada masa. Bukan cakap ikan ni dia ambil di ikan peleding ni dah. Kalau ikan banyak mana? Sama-sama. Kita berkongsi kenikmatan Allah Ta'ala bagi ni kita semua. Ke Indonesia, Thailand, banyak penjualan daripada Thailand lah. Ambil kat Indonesia ke Malaysia, balik ke Songkla, jual balik kepada kita. Ini perkara yang berlaku. Hasil di kawasan sini. Hasil di sini. Hasil pembiakan udang-udang pun ikan semua di sini. Biar orang marah kat saya, Kak Haji, kat Pak Cak, Rosrizan. Kerajaan negeri memang senarai hitam lah kami. Kami orang yang bantah paling kuat, kan? Tapi dengan izin Allah ni, ada kawan-kawan NGO 30 NGO ni masih berdiri belakang kami. Begitu juga dengan ada jabatan-jabatan kerajaan berdiri di belakang kita. Itu yang kita kuat. Kalau kita berjalan seorang, saya dengan Haji dah lama duduk dalam. Betul saya cakap. Kan? Itulah. Cakap itu. Ini kita kena besar kecil saya nak cakap. Supaya kamu balik, kamu tengok balik, menilai apa yang ni, kamu buatlah. Keputusan yang elok, kalau ada yang elok, hantar kepada kami Haji. Tadi kan ada sekelompok masyarakat ataupun nelayan yang mendapatkan tadi secara tidak langsung mereka kan mendukung adanya reklamasi pulau tadi. Nah, tadi kan dijelaskan orang-orang yang mendapatkan bantuan tadi itu orang-orang yang memiliki orang-orang yang kuat atau memiliki kekuasaan. Nah, apakah mereka itu mempengaruhi masyarakat yang menolak? Maksudnya terjadi konflik antar masyarakat antara yang mendukung dengan yang tidak mendukung? Ada konflik seperti itu terjadi? Apa terjadi konflik? Dia ada konflik juga. Dia orang ni bukan di kalangan nelayan tulis. Nelayan yang umur dah 60 ke atas. Orang kata masuk dalam golongan pencin. Kan? Yang bekerja kilang, yang bawa limousine, yang datang bekerja ke laut, kan? Hanya dalam 20 sampan ni yang aktif hanya 3 atau 4 sampan saja. Sisanya ke mana? Yang tepi pantai. Tak guna lagi. Dia orang nak ambil benda tu, maaf saya cakap lah, ada dah yang jual. Wah, dijual balik. Dia nak ambil benda tu, nak mengabulkan mata nelayan tulis ni. Nelayan dia orang dah jual banyak. Cuma dia nak tunggu kerajaan nak bagi duit di kawasan yang kena ni, Sungai Batu, Pulau Kumbang, dia tak sanggup pematang, yang nak bagi 20,000. Itu dikatakan oleh kerajaan. Kan? Tarik balik lah. Lari tarik balik. Ada. Tarik balik lah. Cuma dia matang lah. Tapi tinggal matang bila jadi satu pulau. Tetapi sampan ni dia tak itiraf kamu punya lagi. Masih kerajaan negeri ni. Itulah. Dia pergolakan itulah. Yang sekarang ni dia orang yang mana yang bukan nelayan betul memang dia sokong nak dapatkan sampan. Nak menindakkan nelayan-nelayan boleh.
nelayan asli lah, yang memang full time bekerja nelayan. Jadi dia orang tak pergi, dia orang duduk atas darat, bawa sampah pun ada. Saya bukan nak cakap bohong, tanyalah Haji. Ini realiti yang dia orang buat ni. Dia membeli orang yang tak kena. Sedangkan SRS ni membeli orang memang tak kena pada dasar dia. Dia akan ni, minta maaf saya cakap, benda duit ni siapa yang tak mahu. Tapi yang banyak yang menyokong dalam haji tu ni adalah golongan kaum Cina. Kaum Cina dan India ada beberapa persen, Melayu ada. Melayu yang orang kata Melayu yang tak pergi ke laut lah. Itulah. Dia ada persekretaan ni lah. Ini sekarang ni prioriti dan pilihan raya ni memang banyak orang datang ke haji apa semua. Berarti yang tadi yang menerima border itu apakah mempengaruhi nelayan-nelayan yang ada misalkan? Contohnya mengajak, Ayo. Saya mendukung. Ini Nah. tidak. Saya mendapatkan sampan. Saya ngajari, ayo nanti kita dikasih sampan. Nah, Ada yang terkecoh. Ada kan tindakan itu? Ada. Ada. Dia orang masuk, tapi nelayan ni masih stay dengan ketua-ketua kampung. Jadi ketua-ketua nelayan di satu-satu tempat masih bertahan. Mereka berdiri teguh di belakang. jiwa solidaritasnya tinggi. Hari kita ada 8 unit, 8 kampung yang akan terkena benda ni, kita masih bertahan. Masih bertahan untuk semua. Setakat itu yang kita rangkap itu saja. Itu pun banyak buat report, laporan polis dan katakan dia orang telah ditipu oleh pihak syarikat. Dia orang balik kepada kita, minta maaf, kita pun maafkan lah. Mungkin mereka ni tak dapat information yang betul daripada kita, yang mana kita melarang dia orang hadir sign ni. Dia ada 3 tempat pusat dia, Permata, Sungai Batu ada satu, dan Gutak Sanggup. Jadi inilah orang kata nak merobok, dia nak masuk kepada nelayan. Dia akan cakap bulan 7 ni kerajaan akan bagilah, akan bina lah pulau ni. Benda tu dia nak promote. Sedangkan kita, saya dengan Haji dah masuk kes dalam alam sekitar untuk lawan kebenaran PM itu sendiri, akan lawan. Lawyer-lawyer kita pun dah buka kertas untuk lawan projek ni lah. Oh ya, tadi kan Tuan sudah berbicara terkait keterjaminan makanan, strategi bertahan para nelayan. Nah, sekarang kami ingin menanyakan terkait kearifan lokal nelayan di sini. Tadi Tuan juga sudah menjelaskan untuk melihat cuaca menggunakan bulan kalender Masehi. Nah, selain itu mungkin kalender kalender Hijriah. Nah, selain itu mungkin ada kan seperti kalau di Indonesia kan upacara adat. Kebiasaan yang dilakukan nelayan di sini. Macam hujan terus-terus kan kalau di Indonesia. Di situ ada upacara tolak bala. Iya. Kami tidak Untuk wartawan ni ya, kita di Malaysia ni dah benda tu jenis tolak bala, pekerjaan macam tu dah kita dah habis lama dah. rapat. Dan masa tahun 70 tu dah habis dah. Oh iya. Kita hanya berdoa lah di masjid, buat sembahyang hajat, itu saja. Kan? Kadang-kadang ada nelayan buat kenduri di masjid. Itu ya. Apa kata yang lebih tu, sudah hasil tangkapan lebih tu di kedai kopi lah. Kawan-kawan tanya Haji, kawan-kawan dapatlah hasil dia yang macam saya ni, hasil dia ada hari ni dapat 1,000, hasil saya pula RM600. Sehari saya pergi ke kedai kopi, habis lah RM2-30 untuk kawan-kawan hari tu. Sama-sama merasa je. Kan?
Itu. Kita masih menggunakan bagi saya lah masih menggunakan kemudahan Allah SWT lagi lah kan? Dengan kalender Islam dia, dengan tarikh dia yang paling tepat kan? Dengan suasana dia, dengan tahu bulan tu kita tahu dah apa jenis dia, apa musim dia kan? Itu lama lah. Tapi tidak ada upacara adat seperti Indonesia menggunakan Tak ada gelaran. apa-apa. Tapi golongan Cina ada. Oh. Kalau Islam Oh, dia orang akan melepaskan ikan kerapu, Ikan keli. Ha? Ikan keli ke? Ikan keli dah. Ikan keli dah kan? Ikan tak tahu tak? Ikan dia ikan sekar, ikan kerapu, air laut. air laut. Dia orang akan lepas. Itu mengikut kejayaan dia orang lah. Iya. di laut. Di laut. Oh iya lah. Ikan sebilang besar. Dia akan lepas lah. Dia punya perang. Bagi kita Islam, kita tak. Mana-mana tempat kita tak galakkan benda-benda itu. Itu ikutlah kepada peraturan mereka lah. Kita tak boleh halang. Kalau yang dari India, Ya? kearifan dari Dia kurang. Dia kurang. Dia nelayan dia di kawasan selatan ni yang saya ingat ada 10 orang saja. Sedikit. Dia banyaknya di Bertemau, ada di seorang di Balik Pulau 2 orang. Dia masih golongan India ni masih minority yang paling sikit. Tapi dia orang dalam itu dia orang banyak ke kilang. Sekarang ni dia orang banyak ke transport, bawa transport. Berbicara mengenai tambakan itu kan masuk. Tambakan itu Boleh belum masuk lagi. reklamasi itu. Kira-kira rencana dari reklamasi ini terjadi pada tahun berapa? Ya, itu rencananya bermula dari 2015. Jadi dari situlah, dari keterangan dari kerajaan negeri buat di beberapa tempat seperti Tabah Haji, Lembaga Tabah Haji, Hotel Exist, dan selepas tu kita pun dengan NGO, sama-sama dengan NGO kita membuatkan satu demonstrasi dia ke Parlimen di Padang Kota, di Padang Polo dan beberapa tempat. Jadi kita buat demonstrasi tu. Kemudian datang COVID. Bila datang COVID, kelulusan pun EIA pun yang pertama telah diluluskan. Tapi saya failkan rayuan, lembaga rayuan hari itu, dan pada 2019 diluluskan. Dan 2021 kita buat demonstrasi, dan 2020 kita kerajaan telah bertukar dan kita dapat mempertahankan kepada lembaga rayuan. Kita berhujah dan kita dapat mempertahankan laporan rakyat itu telah tidak luluskan, ditarik balik. Jadi mereka pun buat pula laporan yang kedua untuk diluluskan, dan pada tahun ini pada bulan Jun bertukar balik kerajaan, diluluskan kembali dengan 72 syarat. Dan apabila lulus, kita pun, kalau dulu saya bersarangan untuk ke lembaga rayuan Jabatan Sekitar, tapi sekarang kita mempunyai 3 orang, Encik Ibrahim salah seorangnya, saya dan Haji Arsyad Omar, iaitu Pengurusi Persatuan Nelayan Kawasan Pulau Selatan. Encik Ibrahim mewakili Persatuan Nelayan Pulau Pinang, saya mewakili Unit Nelayan Sungai Merdu. Jadi dari situ kita tengok bahawa kita sentiasa berterusan untuk mempertahankan hak-hak nelayan. Kalau kita tengok sini, macam berbalik pada tadi persoalan, kita nelayan ni menangkap ikan selam laut kemudian untuk semaskan diri. Memang
Kita tengok nelayan bermula dari, kalau dulu bapa-bapa kita menggunakan baru layar, sampan buat daripada kayu, papan dan sebagainya. Kita telah beralih kemajuan. Kita beralih dari sekarang bot kita menggunakan fiberglass yang moden dan panjang dan besar. Enjin dari guna layar kita sudah menggunakan enjin sangkut yang kecil. Cik Ibrahim kata sekarang kita sudah menggunakan, sebenarnya kerajaan pusat, kerajaan Malaysia telah luluskan bahawa nelayan Zon A, kita panggil nelayan pantai ni nelayan Zon A, boleh menggunakan sampan sehingga 15 meter panjangnya, dan juga enjinnya kekuatannya 200 horsepower, 200 kuasa kuda. Jadi mengikutnya sekarang kita memang mengikuti pembangunan nelayan tu memang kita turut, kita tidak dalam terkongkong. Jadi kalau kita tengok sekarang nelayan khas dan nelayan pelabuhan, mereka bukan semuanya duduk di kawasan setinggan ataupun kawasan rumah-rumah yang tidak, orang kata apa, tak senang lah, tak selesa. Sekarang sudah ada duduk rumah bangsa, rumah flat dan rumah-rumah yang lebih enak lah, lebih secure lah, orang katakan dari segi semata mengikut kemajuan. Jadi di manakah mereka dapat membeli rumah itu kalau tanpa pendapatan nelayan sepenuhnya. Dan kadang tadi berbangkit dengan masalah yang setuju dengan projek ni kan. Jadi lebih kurang dari saya ada data ni 300 orang lebih dari kawasan-kawasan mana semua saya ada di sini. Dalam ni adalah senarai nama-nama yang nyokong ni. Kalau kita tengok sini adalah nelayan Tehor yang ramai, and then orang Melayu yang mana macam Encik Ibrahim cakap tadi, mereka ni bukanlah nelayan sepenuh masa. Okey, bila nelayan bukan sepenuh masa, tentu mereka mementingkan diri sendiri. Tetapi bagi nelayan yang sepenuh masa, mereka mementingkan untuk diri sendiri juga, dan juga menginfakkan kepada makanan untuk keterjaminan makanan kepada orang lain. Itu yang falsafah nelayan. Falsafah nelayan berbeza antara orang yang part time dan juga full time. Itu yang kita nampak. Bukan kata tak boleh maju nelayan, tak ada yang tak boleh maju. Tak pernah kita dengar kata nelayan minta sedekah. Ada kita tak pernah dengar, walaupun di Malaysia atau di seluruh dunia tak ada nelayan minta sedekah. Itu hakikatnya. Sebab nelayan mereka berusaha dengan tulang empat keratnya, mereka mencari rezeki, dan kemudian hari ni tak ada rezeki, tak apa, besok cuba lagi dan mungkin ada. Itulah sebab tu kita kalau kita tengok, orang kata menipulah nelayan boleh dapat satu hari 1,000, 2,000, 3,000. Tapi bila ada keadaan yang mereka tidak dapat rezeki langsung, jadi kita ambil purata dari setahun pendapatannya memang ada. Kalau tidak, macam mana mereka boleh hidup untuk menjadi seorang penduduk yang boleh bergaya dengan ada kenderaan masing-masing. Kita tengok nelayan sini sudah ada kenderaan masing-masing, ada kereta, ada motor, begitu juga rumah, begitu dengan peralatan yang moden, dengan sonar dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan nelayan kita telah mengikuti arus pembangunan, dan kita masyarakat luar banyak menyatakan bahawa nelayan ni dipengaruhi oleh kemiskinan. Sedang kalau di Malaysia ni B40 lah. Sebenarnya kenapa mereka jadi B40? Kerana pembangunan tak seimbang. Contoh saya katakan sekarang kan, enjin sangkut kita import dari luar. Jadi apabila pembangunan mata wang kita, currency kita jatuh, bermakna harga enjin sangkut, harga pekat dan sebagainya meningkat. Jadi itu akan mempengaruhi kehidupan nelayan secara tak langsung. Sebab tu dia berkait rantaian tu kan, rantaian macam bot. You tahu bot sampan fiberglass, satu kaki sini RM1,000. Sama juga dengan tu. Jadi bayangkan kalau you nak buat, katalah
30 kaki bermakna you kena ada sampan saja 30,000. Harga sampan saja, tak termasuk dengan enjin, kos enjin, kos pukat dan peralatan yang lain yang model mencecah hingga RM200,000. Seperti yang Encik Ibrahim cakap tadi. Jadi di manakah kita kata nelayan tak membangun? Tetapi kalau kawasan Pulau Pinang Selatan ni, saya tidak menggunakan enjin besar. Saya guna enjin kecil bawah ni 100 ni, bawah dan ni. Tapi kenapa saya guna yang kecil? Sebab saya tak perlu pergi jauh. Saya tak pernah pergi sampai 1 jam, 2 jam. Saya baru ni ada student dari pemerintah dari Thailand. Mereka mengatakan mereka pergi keluar sejam atau 2 jam baru boleh letak pekat. Kita 10 minit, 5 minit sudah boleh letak pekat di sini depan mata. Kita boleh nampak sampai sedang membuka kawasan ni. Hari ni kita boleh nampak lagi. Jadi itu yang kita katakan, kita mempertahankan kawasan ini. Sebab dia, kalau katalah satu pulau pun terjadi, impaknya sama, kesannya sama, pencemaran tetap berlaku dan lebih bahaya lagi. Sebab bila kita contoh, kita buat satu pulau di sini, kemudian dia kena current, arus laut current, dia akan tolak ke pulau ni, dia akan berpatah balik. Apa akan terjadi bila tolak sini, kawasan ni dia patah balik? Tentulah satu impak yang kesan yang buruk akan berlaku, terutama kawasan Teluk Kembang dan kawasan Sungai Batu ni, di mana ombak kalau dari 2 meter dia akan menjadi 4 meter sebab dia tertampar tu dia akan naik. Kita boleh buat percubaan ni, uji kaji ni, tapi dalam laporan IAID belum ada, memang tak ada pun. Ini satu impak yang paling yang kita tak dapat apabila satu pulau terjadi. Dia akan jadi, saya bercakap dengan wakil rakyat di sini bahawa kita akan terjadi sini satu Bermuda Triangle. Mini Bermuda Triangle di sini dan nelayan di sini tak selamat. Dari segi keselamatan. Sebab apa? Contoh paling ketara bila ribut datang di barat, datang melalui Pulau Kendi dan Detak Sanggur. Bot-bot nelayan yang besar, Zulbi dan Zulsi yang besar tu, yang tenda dan sebagainya, tak boleh melalui selat antara Pulau Kendi dengan Detak Sanggur. Mungkin kita boleh tengok kejap ni. Di situ sudah bot besar pun tak boleh lalu. Sebelum jadi projek dia lagi, tentulah apabila satu tambakan pulau ni menjadi ombak yang lebih besar dan lebih mengerikan, dan satu tragedi yang kita tak nak terjadi di kawasan Pulau Pinang Selatan yang akan terjadi. Kita minta simpang lah, katakan kita ni lah. Kalau sebab tu yang kita mempertahankan kawasan ni supaya jangan dijadikan, bila kawasan Teluk, bila ia jadi satu impak yang kesan yang tak dapat yang kita tak duga, yang benda-benda ni belum ada dalam laporan EIA, akan satu malapetaka lah, bencana yang amat besar yang kita akan hadapi. Bila kita dah jadi macam tu, baru kita dah tak berguna lagi, tak boleh buat apa dah. Dan secara tak langsungnya terhapuslah nelayan di kawasan Pulau Pinang secara automatiknya. Ini yang terjadi, dan saya pun ada juga berita-berita dari yang saya dapat dari The Star, memang penghapusan nelayan di Pulau Pinang ni akan berlaku kalau terjadi 3 buah pulau ni. Ya, ini telah kita boleh dapat dari saya mungkin ini ada laporan yang saya terima bahawa penghapusan nelayan tetap ada. Sorry. Ini opportunity development technology. There will new job opportunity and significant local change. Makna kata local change tadi, kita bukan nelayan lagi lah masa tu. New job, pekerjaan baru kan. Jadi kita makna kata memang kerajaan sekarang akan merubahkan kehidupan nelayan.
dari nelayan kepada satu pekerjaan yang baru. Dan nombor satu, itu yang saya katakan, keterjaminan makanan hasilan laut pada nafas. Sumber protein dari laut mana ada. Dan kita tak ada. Kita rugi tak? Sebenarnya kita rugi besar. Nelayan tak ada, kita rugi besar. Sebab kita kebanyakan kita bukan vegetarian. Vegetarian hanya segolongan kecil saja. India kan. Kita kebanyakan kita, walaupun pemerintah, walaupun apa pun, kita semuanya memerlukan sumber protein dari ikan, dari hasilan laut. Yang paling penting pada kita sini, kita tak makan daging kolesterol lah, kambing lah, ayam dan sebagainya. Begitulah kita mendapat side effect dari makanan ternakan di daratan. Tapi kalau kita tengok sumber protein dari laut, semua dia sihat belakang. Kita tak perlu kita nak alternatif makanan, sayur dan juga sumber protein dari laut yang lebih sihat. Jadi itulah saya kata, apa yang kita rancangkan, kerajaan kota rancangkan benda ni macam mana nak bagikan satu gaya hidup yang sihat, keterjaminan yang terjamin, tiada krisis, keterjaminan dan semua orang boleh makan. Kemudian kita dari alam sekitar, SDG 14, apa yang kita dapat? Kita tengok kan baru ni kan, dengan SDG 1, 2, 3, 4, berapa 17. So, SDG 14 dah sudah ekosistem sudah besar. Kemudian SDG 1, kita menggalakkan kemiskinan, right? Dan bila kita dah ada satu lagi masalah, nelayan tak boleh pergi laut sebab pendapatan mereka harian. Kalau kita pergi new job, kita dapat pendapatan bulanan, berbeza kan. Apa kata kalau dalam masa sebulan tu mereka cuma dapat gaji sekali, sedang nelayan setiap hari mereka dah berasa. Jadi dalam tempoh duit dah tak ada tu, apa akan jadi? Itu kita akan jadi masalah sosial. Raya, masalah sosial impact setempat komuniti. Pencuri, perampok, mungkin ada lah macam-macam. Peragut, kan sekarang terkenal dengan peragut dengan motosikal, peragut semua. Jadi itu masalah sosial yang kita tak nampak rantaian dia tu. Kita akan dapat kesan yang berlarutan, yang berpanjangan dan tidak habis, dan tak boleh selesai masalah. Ini yang menjadi kita kena lihat balik dari segi rantaian tu. Masalah sosial, masalah kehidupan layak, ekonomi dan sebagainya, termasuk dengan keterjaminan makanan. Jadi itu semua tu berderetan. Jadi kita kena fikir balik bahawa patutkah kita membuat tambakan pulau ini, walaupun satu pulau ataupun 3 buah pulau. Bagi saya tidak ada pengecilan ataupun reduce. Dia kata reduce ni mana kata pulau daripada 2,300 ekar pada 1,000 ekar. Tapi nampaknya kerajaan pemerintah pulau A 2,300 ekar, 2,300 ekar juga kan. Bukan itu, tapi contohlah saya beri contoh pada tuan-tuan perempuan. Okey, bukan puan lah ni, semua saya rasa okey lagi kau dah. Okey, jadi macam anak-anak saya lah. Okey, kita apply plan untuk kita membuat rumah, contohlah kita buat 3 biji. Okey, selalunya apabila lulus 3 buah rumah, kita akan mulakan satu rumah A. Kemudian kita akan continue. Apabila kita tak ada duit, kita berhenti sekejap. Sebab kita sudah lulus 3 pulau. Kan? Takkan kita nak buat sebiji saja. Kita tambah satu. Itu tak kira lah siapa pemerintah pun, sebab kelulusan sudah ada. Dan kita boleh tambah satu. Dan masa tu tak ada gratuiti lah, tak ada sagu hati atau pampasan untuk kita beri kepada nelayan lagi. Sebab masa tu mungkin masa 40-50 tahun, sebab ni jangka masa yang panjang, jangka masa yang pendek. Dan masa tu nelayan tak boleh buat apa dah.
Dan nelayan mungkin masa tu nelayan pun dah tak ada dah. Cuma kita makan barang-barang yang import lah, mungkin datang dari Indonesia. Dan saya pun tahu bahawa sekarang kita pun di bahagian Pelabuhan Kelang memang ada makanan dari Indonesia datang. Ketam dan sebagainya. Udang ini, udang yang kita makan di sini pun memang ada import dari Indonesia. Banyakkan di Sekarang dari Indonesia. Selayar. Selayar. Orang Selayar. Import dari Indonesia. Jadi kita itulah. Indonesia pun tak nak bagi lagi, kita tak tahulah. Kan dia saja apa seluruh orang kan. Jadi benda ni takkan kita nak bergantung pada luar lagi. Sebab sekarang kita masalah krisis berkenaan beras. Malaysia import beras, tidak import lagi, tak cukup. Gula tentu import, tepung tentu import. Kita tak ada tanam gandum di sini, kita tak ada tanam tebu di sini. Ada pun sikit sangat, memang tak boleh buat lah. Sebab kita datang, gula kita datang dari Australia, Filipina atau sebagainya. Panama. Apa nama beras dari Thailand dan juga Vietnam sekarang. Jadi kira kita sekarang masalah kelapa sawit saja ya. Itu pun kita ganding dengan Indonesia, right? Ya, itulah yang kita. Tapi kalau you tengok pun kelapa sawit kita, harga kita, minyak kita mahal. Kita mahal, bukan murah sekarang. Jadi itulah kita sekarang, kerajaan pemerintah sekarang saya nampak lebih tidak memperhati pada rakyat tentang kenaikan harga barang. Kerana duit kita jatuh, sudah tentu kenaikan harga barang kita tak dapat bendung lagi. Dan salah satunya sekarang yang kita kena bendung sekarang lah, ini semua protein dari laut yang boleh kita boleh bendung lagi. Kalau mereka tak nak bendung juga, bermakna dah habis lenyap. Semua barang kena import ni. You all untung dari Indonesia. Saya pun nak pergi di Indonesia juga. Tak ada Indonesia lagi. Okey, dia dah. Ya. Terkait dengan organisasi perkumpulan nelayan yang ada di Pulau Pinang, kira-kira perlawanan apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut untuk menyuarakan suara nelayan-nelayan yang ada di Pulau Pinang? Kita mempunyai seramai 6,000 orang tu. Anggota. Ya, betul. Itu yang berdaftar dengan kita. Yang tidak berdaftar juga 3,000. Lepas itu yang pemancing masih ada 3,000. Masih kita bila kepalakan tambahkan laut ni kita pulsa kalian dia. Kita bina sebenarnya mana ambil dari juga ada di kalangan ahli ni nak bau ni adalah dia nak cari kesempatan untuk bisa selas masih ni. Yang mana kita ni 6,000, 3,000 masih tidak jadi ahli. Dan pemancing ni adalah satu golongan yang lah. Kita juga menitik beratkan kepada persatuan dan juga mencari sudut ekonomi. Mana persatuan ni kita juga mempunyai sebuah restoran, dua buah restoran yang utara, satu hotel. Lepas itu di pelangkah kawasan pula di Pulau Pinang Selatan ni ada satu chalet ataupun tempat istirahat di Batu Koyak tu. Itu juga dengan di Teluk Bahang, di kawasan ada hotel. Itu juga dengan Sepangkal. Kita berbagai-bagai. Kita pertubuhan kita ni bermacam-macam kemudahan. Mana kalau ahli yang engkar ni, ahli yang melawan, yang tidak mengikut arus kita akan pecah. Karena yang mana berlaku ni masuklah yang 20 orang ni kita dalam rangka pecah. Dia mengikut perlembagaan dan akta tu sendiri yang diluluskan oleh Parlimen. Kita bukan sembarang cakap. Kita mulai ada
ada juga ada punya kelas-kelas yang kita menggunakan dia orang ni boleh bincang. Kita tidak semena-mena apa yang digembur-gemburkan oleh kerajaan negeri kita memecat ahli yang tidak selari dengan kita. Memang dan untuk dalam perlembagaan kita. Kalau kita ni kita bertahan layan. Kita nak kata tak tahan mustahil. Kita memang tahan. Daripada dulu kita tahan. Mana orang politik ya, orang politik masuk nak ambil kawasan nelayan jauh mudah. Mana sekarang kerajaan negeri bukan dia nak sangat, dia nak survive dia punya politik di Pulau Pinang, iaitu DAP. Terang saya kata DAP, yang mana nak menghancurkan umat Islam di selatan Pulau Pinang. Yang mana kawasan barat daya ini adalah kebanyakan 60% majoriti orang Melayu yang beragama Islam. Dia akan berubah menjadi satu fenomena macam Singapura. Nampak? Kalau kita bertahan, cara tak langsung pun satu ni membuat padu payah untuk menolong masyarakat di selatan Pulau Pinang, yang mana dia orang masih dalam ingat dia orang kata tak terbuka lagi. Pemikiran dia orang tak terbuka, dia kata tak kena dia orang. Jajaran yang akan dibuat di Pematang tu meliputi 300 rumah ataupun geram oleh kerajaan negeri Putra, itu senang kata tol di kawasan tu. Jika habis kerajaan ambil buat pulau ni, kawasan tu hilang. Ada tinggal semata-mata tinggal masjid di Pematang. Siapa? Awang asal di tempat itu tak ada. Dia tahan. Itu begitu. Begitu juga dengan tempat haji ni di kawasan ni. Haji itu orang Melayu yang kita bertahan. Begitu juga dengan masjid. Kita juga hanya beberapa masjid yang menyokong kita, yang mengikut kita, membatah begitu. Mana lain masih dalam pemerintahan oleh kerajaan. Mana haji pun dipecat, selaku pengurusi masjid dipecat. Mengatakan dia lah orang yang kuat dalam bantah politik. Dan itulah yang kita buat. Begitu juga dengan Rumah. Kawasan pesisir pantai ini kebanyakannya orang Melayu, orang Islam. Itu juga dengan bila kawasan mereka, dia akan pergi. Dia tak sama dengan pemerintah tu. Apabila pemerintah ni satu aliran, kerajaan pusat dengan kerajaan negeri satu aliran, kita sesuai. Yang lepas kerajaan negeri lain, kerajaan pusat lain, itu kita boleh bertahan lagi. Yang ni kita berlawan ni, persatuan berlawan ni, dia orang satu aliran, kita terpaksa juga lawan. Bagaimana cara pun kita akan lawan. Itu untuk kebaikan persatuan layan. Sama kita faham juga itu, kita tak nak berarti jadi, ada itu. Dia orang offer banyak, macam-macam dia offer. Offer nak guna apa? Bila 2,000 nelayan tak boleh cari makan di selatan saja. Amnya di Pulau Pinang ni 6,000 hari. Di pihak 10,000 yang masuk main. Di selatan Kedah hampir 5,000 yang masuk ke ni. Itu hasilkan kapal di sini. Kita persatuan ni berdiri teguh atas usul ahli itu sendiri yang mengusulkan kita membantah projek ni. Bukan kita lawan, kita bantah. Lawan lain. Kalau dia ada dua maksud. Bila kita lawan, ada lain cara. Kita berparang apa semua itu. Itu lawan. Ini kita bantah. Kita bantah mengikut lunas-lunas undang-undang. Ada yang kita beri teguh di sini. Satam begitu. Kita tak akan lari dah.
pakai dasar kita, yang mana ahli yang menyokong kita lah, membantah projek ni, dia orang akan stay kita. Juga dengan kemudahan-kemudahan yang kita akan bagi kepada dia orang. Apa itu? Satu harapan mungkin. Mungkin Ya. Tuan Nati dan Baik. Nadia ingin menyampaikan Harapan harapan dan dari pesan Bapak untuk ya apa suara Bapak nanti kami suarakan. Lewat Nah, media suara sosial. Bapak kami Media. suarakan di Bagi media. saya cakap dulu lah. Mengenalkan reklamasi. Kita, keluhan kita, keluhan rakyat, keluhan orang nelayan, masyarakat nelayan mengeluh kepada kerajaan sekarang ni, supaya projek ni jangan wujud dengan keadaan ekonomi sekarang ni tidak menentu, kan? Yang mana kadar semua tinggi. Inilah tempat nelayan. Kalau nak tempatkan nelayan menjadi guard, menjadi cleaner, tak guna. Sedangkan hasil hari ni, cleaner sekarang gaji berapa? Sikit tu. Sikit. Ke laut ni 3 jam, 4 jam ataupun sebulan, habis banyak pun 20 hari kita ke laut. Kita boleh duduk di rumah, kan? Masa terluang tu kita banyak keluar, kita buat buka apa? Ini kita kena tengok balik kepada masyarakat nelayan yang mana membantah ni adalah bukan membantah projek. Kita tak bantah ke semua. Projek jabatan pertama kita tak bantah. Jabatan kedua pun kita tak bantah. Mana aliran arus dia boleh diolah balik. Begitu juga ada sumber di situ. Kita tak bantah projek lain. Projek nak buat kilang di sikit dulu asal ni kita tak bantah. Untuk ni, ini projek ni bukan untuk rakyat negeri Pulau Pinang, rakyat Malaysia. Semua nak buat untuk rakyat luar negara. Singapura, Hong Kong, masuk. Inilah kita harap kerajaan Malaysia dengan bantuan tuan-tuan ni dapat mengutarakan yang mana PM selalu ke USM. Saya tahu dia tak nak jumpa kita. Baru ni pun PM masuk ke USM, kan? Tanpa notis yang panjang. 3 hari dia saya anak saya beritahu PM nak jumpa, nak ambil sokongan daripada mahasiswa Malaysia untuk memangkah dalam PRN. Kita tahu, tapi bila dia tak jumpa masyarakat nelayan yang meliputi 6,000 orang melalui pemimpin-pemimpin, dia akan susah sikit lah. Harapan kita juga kajian yang akan datang ni, yang kajian pusat ni, dia dengar keluhan-keluhan persatuan nelayan negeri Pulau Pinang, kawasan dan juga kawasan-kawasan yang bernaung di bawah persatuan nelayan negeri Pulau Pinang. Okey. Saya nak bercakap bahawa saya menyerulah kepada kerajaan Pulau Pinang supaya membuat satu apabila membuat pembangunan kemajuan biarlah seimbang. Jadi apa makna dia berseimbang? Bermakna kemajuan itu berguna kepada masyarakat setempat, rakyat Pulau Pinang. Jangan kita menggadaikan keterjaminan makanan untuk membangunkan satu pembangunan yang tak seimbang. Apabila pembangunan macam PSI ini, dia hanya menguntungkan pihak kapitalis, bukan untuk menguntungkan pada rakyat jelata. Rakyat jelata apa yang kita boleh beri, macam Encik Ibrahim cakap, itulah. Jadi kita akan menghadapi satu krisis yang paling dahsyat sekarang, yang sedang dihadapi oleh dunia sekarang. Keterjaminan makanan. Bukan kita keterjaminan kita dan makanan bukan hanya di Pulau Pinang, bukan hanya di Malaysia, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia sedang menghadapi makanan. Jadi kalau setiap negeri ada krisis masalah keterjaminan makanan,
kita negeri sendiri pun kita buangkan makanan, kita ambil yang bukan makanan untuk jadikan kita sebagai objek, sebagai pembangunan dengan dinamakan pembangunan. Jadi takkah sia-sia projek pembangunan yang kita nak beri kepada rakyat kita sendiri. Kita nak bagi rakyat kita sendiri di mana pembangunan yang seimbang dan keterjaminan makanan tidak hilang, tidak pupus. Semua rakyat boleh makan nasi, boleh makan ikan, boleh makan sayur dan sebagainya. Hidup harmoni tanpa ada masalah social impact dan sebagainya. Ini yang saya nak pesankan, bahawa kalau kita tengok dahulu pembangunan tambakan di pesisir pantai memang ada. Sebelum mereka pun kita pun ada di Pulau Pinang. Sejarah Pulau Pinang ni memang ada tambakan. Tapi tambakan untuk siapa? Kita tengok pemerintah dahulu berlainan dengan pemerintah sekarang. Pemerintah dahulu mereka membuat pembangunan untuk menyatukan penduduk setempat dan menjadi menyalurkan kemajuan kepada penduduk setempat. Jadi dapatlah aliran elektrik, air dengan sentral lain dan itu. Jadi rakyat harmoni, tidak ada masalah sosial. Tapi kalau jadilah PSR ini, bermakna kita create kita create masalah sosial dan juga keterjaminan makanan. Itu saja. Saya minta satulah pembangunan seimbang. Mungkin hanya itu soalan-soalan yang kami berikan kepada Haji dan Semoga semua harapan-harapan dari